Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada beberapa perkara demi kepentingan rakyat. Pertama sekali, satu isu yang menimbulkan kemarahan rakyat ialah masalah sistem penyampaian, delivery system. Selalu kita dilihat tidak proaktif dalam menyelesaikan masalah rakyat. Contohnya, isu PR kita, pemenang residen tengah izin, sepatut suami isteri harus diberi secara tulus atas jaminan daripada mana-mana pihak warga negara kita, warga negaraan kita. Kalau suami isteri pun boleh memaklumkan sekiranya berlaku penceraian. Sekarang tempoh menunggu dengan retik yang terlalu banyak tanpa memikirkan kesusahan rakyat yang terpaksa membuang masa begitu lama untuk tempoh menunggu kerana banyak perkara yang perlu dilaksanakan untuk menyambang visa dan sebagainya. Masalah ini hanya dapat diselesaikan sekira kita mempunyai rekod di seluruh negara supaya mengalahkan pengiriman yang mungkin berlaku. Bintulu. Okay. Terima kasih. Ya, Pak Lenggam. Ya. Kawasan saya juga ada banyak kes PR yang telah pun tertunggak lama. Selama bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat Bintulu, apakah sebenarnya yang menjadi halangan di kementerian ini sehingga masalah sebegini tidak dapat diselesaikan. Terima kasih Yang Berhormat Simbang Renggan. Memanglah ini perkara yang serius. Saya memohon ini Kementerian Dalam Negeri mestilah serius mengatasi masalah ini. Termasuklah kalau boleh menumbuhkan satu bahagian khas untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Kesempatan ini diambil oleh pemangkan bahawa kerjaan hanya berlaku adil pada sesuatu kaum sahaja. Saya mau perkara ini diatasi dengan segera untuk menangkis tuduhan-tuduhan pemangkan. Datuk Yang Dipertua, isu pengawasan Seputih bangun. Tolong, Mak, tolong. Nak bagi laluan. Terima kasih. jangan banyak, mau pendek. Saya sokong. Sila. Muhammad Bintulu ni kerana beberapa tahun yang lepas, apa yang kita lihat ialah setiap pilihan raya kecil, bekas Menteri Dalam Negeri, dia akan hantar itu IC pengenalan baru kepada para nenek makcik yang dah tunggu lama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu, dan gambar selalu keluar dalam surat khabar Cina, front page. Dan lepas tu kita lihat semua lakonan ini tidak dibuat lagi dalam 1 tahun yang lepas. Jadi dalam pilihan raya kecil besut ini, saya berharaplah yang Menteri Dalam Negeri yang baru itu boleh lakukan yang sama. Dan kali ini lebih banyaklah kita boleh tolong edarkan juga. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, ini seperti cuma mau keliru dalam Dewan saja. Isu pengambilan pembantu rumah juga sering menjadi masalah yang sangat pening kepala, terutamanya suami isteri yang bekerja. Beban ditanggung majikan yang berpendapatan sederhana dan rendah sangat tidak berpuas hati kerana terpaksa membayar kos perkhidmatan kepada agensi biro asing dengan tinggi, yaitu lebih ringgit 10,000 bagi setiap orang pembantu rumah. Ini anggap membimbangkan rakyat yang amat memerlukan perkhidmatan ini, termasuk kaki tangan kerjaan atau keluarga yang bekerja.
Pemandu rumah yang datang ke negara ini ada yang tidak mendapat gaji selama 6 bulan. Inilah cari satu masalah. Kadang-kadang ini pemandu rumah buat huru-hara sama majikan. Lebih sedih lagi kalau pembantu rumah lari atau berkhidmat hanya setahun saja. Begitu juga tengah masa pembaharuan permit memerlukan masa beberapa minggu atau bulan yang amat menyesalkan rakyat. Satu lagi, setiap pengkilanan juga terus menghadapi masalah. Hanya 3 kali pembaharuan visa pekerja yang dibenarkan. Kesulitan kepada majikan yang terus memberikan latihan kepada mereka akan terus meningkatkan kos apabila pekerja baru terpaksa dilatih semula. Semua ini antara masalah yang tidak diselesaikan dengan baik. Bagaimana rakyat boleh yakin bahawa kerajaan bersungguh-sungguh mau menyelesaikan masalah rakyat? Janganlah sesuatu masalah hanya dibuat secara ad-hoc, kemudian gagal macam berlaku pada program 6P yang lalu. Tato yang dipertua, isu keselamatan antara isu terpenting di negara kita dan menjadi isu paling panas dalam pilihan raya umum ke-13. Setiap hari kita baca surat khabar, kes pembunuhan, penculikan, rompak, ragut, rogo dan sebagainya. Kementerian haruslah memantau serius dan mengatasi masalah keselamatan negara dengan segera. Janganlah tunggu atau cakap akan ambil tindakan tetapi masih tak nampak apa-apa tindakan. Rakyat pun soal bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Ipoh dan segelintir kawasan di Sarawak sudah tidak selamat lagi untuk perjalanan pada waktu malam. Apa sudah terjadi dengan keselamatan di negara kita? Kita bukan nak tuduh sesiapa atau pegawai yang terlibat, tetapi persepsi rakyat sudah tidak yakin terhadap pihak polis mampu menyelesaikan masalah jenayah seperti kes-kes yang dinyatakan. Begitu juga kes kecurian kereta dan lain-lain. Persepsi orang ramai terhadap keadaan keselamatan adalah membimbangkan kalau kes jenayah berlaku secara berterusan. Contohnya, makam di warung tepi jalan pun kena rompak. Rumah Menteri Pilihan Tan Sokam pun kena rompak. Apa sudah jadi? FTI hendak melapor di negara kita aspek. Pertama yang ditanya ialah aspek keselamatan. Jangan bisinglah. Kamu dulu pun sama juga. Tak ada bantu pun. Di Selangor dalam isu keselamatan. Putatan bangun. Sila. Boleh tambah masa kah? Banyak orang bangun. Diingatkan 30 minit dia. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih sahabat saya dari Bintulu. Saya memang segan kalau minta laluan daripada Bintulu, tapi nasib baik hari ini dia bagi laluan. Soal keselamatan ini, saya melihat dan mendengar ucapan Yang Berhormat Bintulu soal kita tidak harus menuding jari sahaja kepada polis. Apa cadangan Yang Berhormat sebenarnya? Sebab soal keselamatan ini melibatkan semua warga negara kita, terutama sekali golongan-golongan NGO, golongan-golongan badan yang beruniform, bukan saja polis. Jadi, setuju Yang Berhormat, kalau kita cadang kepada Kementerian Dalam Negeri bahawa kawasan-kawasan yang panas ditubuhkan
satu jawatan kuasa yang menjaga keselamatan tempat-tempat yang tersebut, terutama sekali penglibatan masyarakat setempat. Minta penjelasan kalau boleh. Terima kasih Yang Berhormat Putatang. Memang saya setuju, kita pun ada saudara rukun tetangga. Tetapi kita anggota polis mesti mau menunjukkan kita yakin mengawal keselamatan di negara kita kepada pelabur asing dan pelancong ke Malaysia kita. Seputih bang lagi. Dah, tunggu. Saya ada 24 muka, nanti dulu, belakang. Seputih dan Ipoh Timur. Kita pun mau rakyat hidup tak bagi laluan. lena tanpa membimbangkan keselamatan. Dia bukan mau minta apa-apa, dia minta kacau saja. Di Sibu, dalam masa Ipoh 2 Timur atau minta 3 bulan, Ipoh kes Timur, Bang, pembunuhan Ipoh Timur. berlaku secara berterusan. Cuma sekarang ada beberapa bulan, belum ada kes lagi. Tetapi sampai hari ini rakyat amat sedih dan bersoalkan kenapa satu kes pun tak ada diselesaikan sehingga hari ini. Saya ingin mencadangkan tempoh perkhidmatan setiap OCBD dan Ketua CID Negeri dan IPT dihakkan kepada tidak lebih daripada 3 atau 5 tahun. Jadi persepsi Samsung kata jikalau terlibat apa-apa kes jenayah akan ambil masa 9 atau 10 tahun bicara dalam mahkamah. Sekarang masa kita sudah hapuskan EO ini. Inilah Kuantan bangun. Inilah daripada pembangkang dulu minta semua dihapuskan termasuk IO. Sekarang jenayah dari huru hara, keselamatan dari cajas, dia kata lagi kita Barisan Nasional salah. Di Sebetulnya Kuantan kamu bangun. setuju kan? Sebetulnya. Sila. Terima kasih Bintulu, terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Bintulu berkenaan dengan jumlah anggota keselamatan. Sebenarnya bilangan anggota keselamatan di negara kita mencukupi dari segi kuota anggota berbanding dengan penduduk. Ratio. Anggota ratio kepada penduduk. Kaliko International, Interpol, menyarankan bahawa satu anggota kepada 245 ataupun 249 penduduk. Dan Malaysia tidak jauh dari segi ratio tersebut. Jumlah di Malaysia dalam 300, satu anggota 300 penduduk. Akan tetapi masalah yang kita hadapi ialah deployment. Di mana kita punya anggota bukan berada di bahagian jenayah. Maka apabila kita bercakap berkenaan dengan membenteras jenayah dan combating crime, kita punya anggota kepada anggota keselamatan punya ratio itu besar. Satu anggota keselamatan kepada penduduk itu lebih kurang 10,000, 5,000 macam Johor Bahru, PJ dan sebagainya. So, soalan saya kepada Bintulu, adakah Bintulu setuju bahawa masalah kita bukan kurangnya jumlah anggota untuk lawan jenayah, tetapi masalah deployment dan seharusnya kita redeploy anggota-anggota kita kepada combating crime, bukan dalam special branch, bukan dalam special force. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Yang Berhormat Kuantan bersoal itu isu, saya minta maaf, saya bukan Ketua Polis Negara. Nak minta nanti Kementerian menjawabkan. Memanglah kata ratio mencukupi anggota itu, timbang sama rakyat, memanglah belum lagi, saya rasa masih jauh lagi. Itulah rakyat mengatakan bahawa Bandar Sibu kini sudah jadi cowboy town. Penjenayah berani buat apa-apa saja dan pemaha rajalela. Walaupun kes jenayah yang serius bergeliling di Sibu, tetapi rakyat amat heran dalam masa naik pangkat, kenapa ramai pula anggota polis di kawasan tersebut yang dinaikkan pangkat. Rakyat minta saya persoalkan
adakah di bawah NKRA kita, kalau mana balai polis Sinaya diselesai, anggota polis tidak dapat dinaikkan pangkat. Mana kawasan banyak kes Sinaya yang tidak diselesai, barulah pegawai atau anggota polis di balai itu layak dinaikkan pangkat. Contohnya, OCBD Sibu, ramai rakyat tahu, dia selalu main mahjong bersama Samsik, orang terlibat di bidi haram, ataupun toke mesin kuda, dan beritahu rakyat bahawa sesiapa pun tak dapat meminta dia dari IPD Sibu. Walaupun terdapat banyak aduan daripada rakyat kepada Bukit Amang atau Kementerian Dalam Negeri. Dato' Yang Di-Pertua, modul latihan polis sepatutnya yang ini pusat latihan polis ini mestilah kita ambil perkara ini pusat latihan ini yang serius dan mustahil untuk kita anggota polis dalam masa proses ataupun training anggota polis dalam undang-undang dan perlembagaan. Kita sekarang difaham ada banyak disiplin daripada anggota polis. Siapa-siapa kena disiplin, dia akan hantar bagi anda pusat latihan bagi jurulatih. Saya meminta kalau bolehlah kita buat perubahan sedikit. Sepatutnya komando tenaga pengajar dan jurulatih di pusat latihan amatlah penting. Kita mau model latihan dipertingkatkan, termasuk kalau perlu dibawa masuk tenaga pengajar dan juru pelatih dari luar negara demi meningkatkan imej dan profesionalisme polis kita. Adakah Kementerian Dalam Negeri sedar bahawa dalam masa bakas Perdana Menteri, merangkap Menteri Dalam Negeri yang amat bahagia Tun Abdullah Badawi telah pun bersetuju untuk menaikkan taraf IPD Bintulu dan juga memperkasakan pegawai bertugas di IPD, tetapi sehingga hari ini apa tindakan pun tak ada. OCBD Bintulu hanya berpangkat superintendent. Tetapi yang herannya, assignment daripada anggota polis untuk ketua balai di kawasan perindustrian Samalaju pula berpangkat ACP. Macam mana keadaan ini boleh berlaku? Sudah tentu rakyat berasa sangat heran dan akan menjadi tentang soal dan menjadi bahan ketawa rakyat. Seharusnya strata pentadbiran polis dikemaskini mengikut keperluan kawasan tertentu. Dato' Yang Di-Pertua, isu mesin kuda ini, rakyat sudah banyak menjadi mangsa kerana terpaksa berhutang kepada operator mesin kuda. Polis membuat tanggapan pada waktu siang, malam terus beroperasi balik. Rakyat heran seolah-olah operator mesin kuda mendapat melindungi pihak polis. Satu kes berlaku di Sibu yang mana seorang berhutang pada operator mesin kuda dipukul. Selepas itu anggota polis menghantar beliau ke hospital untuk rawatan. Tetapi operator mesin kuda itu membawa geng-geng dalam 6 buah kereta sampai kawasan kecemasan hospital, ditepikan anggota polis dan di depan polis membukul. Apakah sudah berlaku ini? Saya dimaklumkan daripada rakyat bahawa perhutan itu mungkin sudah lumpuh dan orang ini
adalah saudara kepada seorang anggota polis. Itulah banyak mesin kuda di Sibu telah ditutup masa sekarang. Tetapi di kawasan lain masih beroperasi di seluruh Sarawak. Adakah ini menunjukkan Samsing lebih berkuasa daripada polis? Rakyat di Sarawak meminta... Minta laluan yang berhormat. Ya, Padang Serai, minta laluan. Pagi saya habis dulu. Saya banyak lagi. Sedikit Ada saja. 8 minit sedikit je. pun dapat nanti dulu. Lebih Bintulu Rakyat- ada 8 minit ya, ingatkan. 8 minit sahaja lagi. Tadi dia kacau tidak tambah kah? Rakyat di Sarawak meminta saya menyuarakan apakah rancangan dan tindakan disegerakan dari KDN untuk menyelesaikan mesin kuda bersama agensi-agensi kerajaan di Sarawak. Rakyat semua risau dan sudah tidak yakin polis akan memberikan protection kepada mereka. Jadi apakah langkah-langkah dan tindakan sekarang Menteri Kementerian Dalam Negeri baru dalam menyelesaikan masalah ini supaya rakyat dan pelapor asing kembali yakin terhadap keselamatan negara. Datuk Yang Di-Pertua, isu media sosial ini sebelum ataupun ketika PRU ke-13 dan sekarang juga kita dapat melihat blog-blog, Twitter, Facebook dan lain-lain. Tetapi banyak cyber trupo yang memberikan maklumat-maklumat yang tidak dapat. Dan dalam semasa isu, mereka twist dan turn isu sebenar telah misleading dengan izin rakyat. Ini menyapakan rakyat menjadi huru-hara dan melahirkan rasa benci terhadap kerajaan, terutama barisan dan juga barisan nasional. Sesiapa yang menjawab secara neutral atau tidak menyokong pandangan mereka tersebut akan dimaki hamun dan seorang dan serang atau keluarga tersayang turut dimarahi. Siapalah cyber trooper ini dan siapalah yang sponsor mereka ini. Selepas PRU 13 kita mendapat maklumat daripada Special Political Task Force adalah menunjukkan maklumat dalaman daripada DAP sebanyak 2.500 cyber trooper telah digunakan seperti kalau cuba menutikan segara keluaran cerita kalau hitam jadi putih. Ya, seputih bangun lagi. Yang berhormat ditipu oleh blogger dan cyber Ini- trooper UMNO lah. Seputih. Mana Yang ada? Muhammad Inilah Bintulu belum jadi bagi lagi masalah bucak yang ni. seputih, selalu sendiri buat lain orang salah. Tak ada Saya masa tidak jadi untuk masalah. saya tak ada masa untuk puan. Tak. Tapi yang Muhammad speaker ni Inilah. tak benar. Dia kasih bersihkan dalam mana-mana dia punya kelemahan menggunakan ini cyber trooper ini. Sendiri buat, sendiri tuduh orang. Yang Muhammad Bintulu, Sila. sedarkah bahawa cyber trooper yang dimaksudkan ini mungkin dia digelar Laskar Kacang Merah ataupun Red Band Army yang dibiayai oleh si Putih. Si Putih yang perancang dia. Antara lain, dia menggunakan cyber trooper Si Putih ini di Sarawak lah. untuk coba menghancurkan kepercayaan orang ramai kepada kerajaan barisan nasional. Setuju kah Bintulu? Saya memang Peraturan setuju mesyuarat. ini. Memang dia punya rancangan Peraturan ini. mesyuarat. Dia ada Ini, terlibat ini. Bintulu. Peraturan mesyuarat. Kenapa saya ada cerita terlibat ini? Bintulu. Peraturan mesyuarat. Padang Serai. Tuan Speaker, Apa punya kenyataan sering yang order di dikeluarkan orang ini? peraturan mesyuarat. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Kinabatangan tadi, kalau kita merujuk kepada 36.9
tidak boleh apa-apa rujukan dibuat semasa berdebat mengenai conduct atau karakter mana-mana yang berhormat. Kinabatangan dengan jelas membuat serangan atas karakter Seputih dan perlu tarik Saya balik dulu. bukan sebut nama, saya Tarik sebut balik- Seputih. tarik You balik tak dulu. boleh tuduhlah. 36.9 jelas. Duduk, kinabatangan Dia Seputih. duduk Duduk, ya, duduk. Sila duduk, sila duduk. Sekali lagi. Sila duduk, sila duduk. Tarik balik. Sila duduk. Sila Ini duduk, Black sila duduk. Ben Amin rupanya. Seputih, bila speaker bercakap, Seputih duduk, Bintulu duduk jap. Okey, 36-9. Memang tidak boleh menyentuh mana-mana ahli. Tetapi ini bukan satu perkara yang dianggap serius. Saya menganggap, saya minta Bintulu teruskan, tinggal lagi 3 minit saja. 3 Kalau minit macam je. itu apilah. Lepas ni Padang Serai nak berucap. Datuk Yang di-Pertua, tadi saya bersoal ini, kenapa saya setuju, yang berhormat kita pandangan, pasal ini siapa sponsor ini, Cyber Trooper ini, daripada ini sport ini, di maklumat di web kita boleh dapat cari, dia kata ini bantuan daripada kerajaan Pura Penang dan kerajaan Selangor. Itu masa dia timbalan menteri besar itu ataupun menteri besar Kenang di Selangor itu. Kalau kita kira lah, Datuk Yang di-Pertua, kalau kita kira 2.500 orang, satu orang 3.000, sebulan pun 7.5 juta. Kalau kita kira average tengah isi Ini hanya 5.000. Bintulu mampu Seputih. bayar. Kalau 5.000 Seputih, Kenapa mampu Seputih bayar? tak boleh macam ni, Bintulu Seputih. lah. sebulan pun mau 12.5 juta. Saya mau bertanya Dewan Yang Mulia Bukti ini ini. dapat dari utusan ke? Saya mau tanya ini Dewan Yang Bukti Mulia ini dari ini. utusan Malaysia? Ini hari-hari kita kata Barisan Nasional membuang rakyat punya wang. Saya mau tanya di Dewan Yang Mulia ini, kalau ini betul-betul apa ditulis dalam web, ini wang dia sponsor kepada ini Cyber Trooper, ini wang daripada kerajaan Selangor, dua-dua negeri Selangor, web yang disebut ataupun Pura Penang, apa nama dia, dia web? bukan itu wang raya kah? Datuk Yang di-Pertua, saya dikulung las. Las ini mengenai UEC ini. Ini sekolah menengah sekolah menengah Persendirian. Ini UEC. Tuncung ini selalu lawan. Tidak ada apa-apa pengalaman ataupun tiada apa-apa idea nak untuk menyelesaikan isu UEC ini. Kalau boleh, saya minta Tuncung, kalau kita tiada idea sudah, bolehlah bersara. Bagilah peluang lain-lain orang siapa berminat dalam sektor pendidikan untuk generasi akan datang. Dalam masa sekarang kita boleh nampak yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun menunjukkan sikap yang positif dan keterbukaan dalam dasar-dasar pendidikan. Tetapi masalah kita dalam Tuncung, ambil itu platform untuk mempolitikan. Dalam itu platform dia minta, bukan nak minta menambah baik pendidikan, tetapi nak untuk itu platform minta rakyat sokong pembangkang, undi pembangkang. Kalau boleh, Datuk Yang di-Pertua, saya minta ini kalilah ubahlah sikap Tuncung kita, jangan ikut pembangkangnya. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya memohon menyokong. Terima kasih YB Bintulu.